Alright, Assalamualaikum guys. Kembali bersama Telegram untuk episod kali ni. Assalamualaikum guys. Kembali bersama Telegram. Untuk video kali ni aku nak review satu filem yang ditayangkan di Astro First berjudul Cluster. Okay, cerita ni ditayangkan pada hujung bulan lepas, bulan 9. Sekarang bulan 10. Tahu lambat tapi macam mana, busy. So filem ni diarahkan oleh Razif Rashid ataupun dipanggil Aji Boy. Pelakon dia Aci Boce, Merkin dan Nora Danish. Terbitan Dil Alpha Agencies dan Berhad, tapi ditayangkan di Astro First. Okay, dia mengisahkan 3 orang pelajar yang terperangkap di asrama kolej diorang disebabkan PKP. Dan untuk membuang masa diorang yang banyak sepanjang terperangkap tu, diorang sharekan. Dan untuk membuang masa, diorang berkongsi cerita-cerita seram masing-masing. Okay, macam mana nak start review filem ni? Aku ada dengar banyak orang macam kau condemn filem ni. Itu yang buat aku nak tengok tu. Actually, boleh dikatakan berjaya jugalah untuk tarik aku tengok. Filem ni aku boleh katakan dia filem komedi seram lah. Okay, komedi seram. Jadi tak jadi tu nanti cerita. Tapi motif dia buat filem ni, konsep dia komedi seram. Tapi macam orang lain cakap, tapi macam yang ramai orang dah review, memang cerita ni gelaut lah, memang teruk gila lah. Aku rasakan dia banyak sangat kelemahan dari segi penulisan skrip dia, dari segi lakon layar, arahan, lakonan dan muzik. Boleh katakan semua aspek yang ada dalam satu filem tu kan. Aku rasa dia tak ada, pada aku rasa dia tak ada development yang betul-betul solid untuk buat movie ni. Nampak macam senang cerita komedi seram kan. Kadang-kadang letak seorang pelawak, raja lawak kat situ, boleh jadi kelakar lah. Tak, susah. Bukan macam gitu nak menulis satu. Kononnya letak seorang pelawak kat situ, serta-merta movie tu jadi kelakar lah. Tak boleh jadi macam tu kan. Melainkan pelawak tu memang betul-betul naturally kelakar kan. Macam Aceh Bocik ni not so much pun. So dia mengambil idea dia menggunakan elemen PKP sebab PKP is a current issue. So dengan harapan mungkin dia rasa boleh menarik orang tengok filem ni, dan maybe somehow pelajar-pelajar lain boleh relate maybe kan. And okay, it's a good idea, it's a good business idea kan, nak buat business, ambil kesempatan benda ni. Tapi dia punya execution dia, Masya Allah, asal boleh. Tapi dia punya execution dia, Masya Allah, asal boleh je cakap kau. Actually elemen PKP tu tak ada sangat pun kan. Nak senangkan cerita, diorang terperangkap, itu je. Tak ada pun cerita pasal PKP ni, kenapa PKP ni kan. Semua dia tunjukkan Muhyiddin Yassin buat announcement, that's it kan. Dia tak ada elaborate pun pasal apa PKP ni, macam COVID-19 ke apa, tak ada. Dia selalu cakap dia ambil elemen tu sebab benda tu current, tapi dia tak ceritakan pun pasal apa PKP tu kan. Sebab yelah, orang memang dah tahu
Tapi kau nak buat movie pasal Tapi kau nak buat movie tentang PKP ni kan, benda yang jadi masa PKP ni. So kau tak boleh buat something yang kau rasa masyarakat dah tahu dah, buat apa nak terangkan kan. Tak sincere lah benda tu kan. Kau nak menceritakan something, cerita semualah. Kenapa PKP tu, kenapa dia orang terperangkap, kenapa dia orang tak boleh balik kan. So nampak sangat dia just ambil kesempatan current situation PKP tu je lah. And then pasal main cerita, actually cerita dia yang the main lah pada aku lah is someone nak balas dendam. Okay, fine. Yang benda-benda lain tu dia just selit je, sangat baksi panjang je. Tapi untuk menceritakan benda tu, dia create satu plot yang agak kompleks tau. It's a bit ambitious pada aku. That's why aku rasa kalau kau nak buat cerita yang macam ni kan, yang dia punya narrative dia tak linear kan, so kau kena develop betul-betul cerita tu bagi senang orang faham kan. Ini kejap ke situ, kejap ke sini kan. Kenapa dia nak buat kompleks macam ni? Aku rasa sebab dia nak buat something yang different, lain daripada yang lain, tak nak straightforward. Okay, bagus. Tapi aku tekankan lagi sekali, kena develop betul-betul kan. Jangan asal boleh je kan, selit macam ni kan. And dia cerita dia start dekat asrama, atau ada budak perempuan kena histeria ke apa maybe. Lepas tu tiba-tiba ada seorang lelaki yang datang, kononnya nak tolong. And for some reason budak perempuan tu lepak dengan budak lelaki tu. Tu yang histeria tu pun okay, tiba-tiba kan dia tak ada dah kena kasut ke apa. Okay lah, fine lah kan. Lepas tu Mamat ni yang lepak sekali dengan orang ni pun bercerita tentang dia punya pengalaman kan. So cerita pengalaman dia tu is dia 3 orang yang terperangkap masa PKP tu. So 3 orang yang dalam cerita dia tu is pula 3 orang yang dalam cerita Mamat tu pula cerita dorang punya cerita kan. So ya, dia macam 1 layer, 2 layer, 3 layer ala konon Inception lah kan. Tapi again agak teruk lah dia punya development dia tu. Dengan dia punya, macam mana aku boleh dapat tahu yang dia tak nak buat something yang simple? Aku based on macam mana aku boleh tahu yang aku tak rasa, macam mana aku boleh tahu yang director ni dia nak buat something yang different kan? Sebab aku tengok dia punya production, especially dia punya cinematography dia, camera movement dia memang konon-kononnya kreatif lah. Tapi aku tak rasa dia berjaya lah kan. Aku banyak gelak tengok macam mana dia shot movie ni daripada cerita dalam movie ni sendiri kan. Awal-awal lagi dah buat aku gelak dah kan. Dia scene awal tu, scene Nora Danish yang tersenyum-senyum dekat dia punya dorm. And then ada satu shot yang dia baring kat katil, and then ada kamera dekat atas. Kamera tu dia celah besi katil kat atas tu. Cakap why kenapa kau macam ni? Lawak gila cakap. Macam tak perlu pun shot tu kan. And then dia diakhiri dengan satu shot yang kepala diorang Danish di sebalik
dinding or something. Lama tu cakap, why, kenapa? Lawak lah kan. Dan daripada dia sengih-sengih, lepas tu dia baca message, lepas tu dia kecewa, lepas tu dia serius kan. Aku tahu niat dia nak buat apa. Dia nak macam foreshadowing lah kononnya. Okay, watak ni yang akan mengakhiri cerita ni kan. Come on, just make it straightforward, simple bagi orang gelak kan. Kau nak buat komedi kan, kau nak buat komedi, so simple komedi, apa, komedi seram lah, simple komedi seram. Tak payah nak poyo-poyo shot macam ni celah tu lah, celah ni. Oh, dia punya camera angle banyak gila kan. Sekejap low angles kan, sekejap apa, medium angle. Pelik cakap kau kan. Dengan tidur dekat meja, tidur kat dinding. Apa ni kan. So benda-benda tu buat aku gelak. Bukan cerita ni, bukan karakter dalam movie ni. Sebab kalau based on cerita dia saja, memang aku agak susah untuk aku digest. Tapi aku tak rasa orang yang buat filem ni tak sedar yang filem ni teruk kan. Mustahil masih shoot ke, even masih edit, masih shoot, masih editing, takkan kau tak dapat, takkan kau tak nampak cerita ni macam teruknya cerita yang aku buat ni kan. Takkan tak ada perasaan tu. Mustahil lah kan. Dan pengarah yang buat filem ni, it's not like budak-budak kan, yang tak pernah ada pengalaman buat movie. Dia dah berkecimpung mengikut information daripada dia punya LinkedIn profile. Dia ada pengalaman 20 tahun berkecimpung dalam industri kan. So tak mungkin dia tak perasan yang filem ni cap-cap marba kan. Skrip ke laut kan, lakonan ke laut, cerita ke laut. Takkan kau tak perasan benda ni kan. Kau bukan buat home video. So benda yang aku boleh assume, maybe dia just nak buat spoof movie, parody. Okay lah, boleh lah. Okay, tak adalah insulting sangat. So maybe apa yang aku boleh assume, maybe dia nak buat some spoof movie, some movie yang inside joke. So apa yang aku boleh assume, filem yang dia buat ni maybe as a spoof movie. Dia memang saja buat filem bodoh kan. Maybe ada inside joke yang dia seorang je faham, orang kawan dia je faham kan. Sebab mustahil dia tak perasan, dia tak sedar yang filem ni agak malu lah kalau nak ditayangkan di panggung. Aku sebagai director filem ni kan, kalau aku tengok ini hasil aku agak malu sebenarnya nak tayangkan. Okay, sebab macam kau buat open gallery kau punya karya kan. Macam kau open kedai makan kan, kau panggil orang makan, beli, tapi semua masakan kau tak sedap pun kan. Malu aku. Kalau aku jadi tokai kedai tu, aku malu lah kan. Kalau aku jadi tokai kedai tu, aku agak malu lah. Takkan ini aku punya the best karya kan. Takkan ini aku punya the best product kan. Kalau macam first time nak cuba, tak pernah
buat, tak pernah ada pengalaman. Okay, eksperimen, aku nak jadi filmmaker. Okay, aku try buat dulu satu. Tak ada pengalaman langsung ni, mungkin boleh lah, mungkin boleh diterima lah. Tapi untuk orang yang kononnya ada pengalaman yang sangat lama, panjang, 20 tahun tu banyak babe kerja kan? Kalau orang tu betul-betul, kalau macam kerja company biasa, kalau orang tu memang perform, boleh naik jadi CEO tau, 20 tahun kerja kan. Kalau dah kerja dah buat benda ni selama 20 tahun, macam ni hasilnya. Kalau aku malu lah. Kalau aku kan, aku tekankan, kalau aku malu lah. Pada aku mustahil dia nak buat satu filem. Pada aku mustahil seseorang tu boleh saja nak buat cerita. Pada aku mustahil lah kalau dia memang sengaja nak buat cerita sebodoh macam ni lah. Sebab dia punya skrip pun macam tak tulis. Aku tak rasa dia ada full-fledged punya skrip kan untuk setiap karakter tu. Especially untuk watak Aceh tu kan. Mamat tu pokpet tak berhenti. Dia macam pokpet nak tunggu loceng Raja Lawak tau kan. Selagi tak dengar loceng tu, dia pokpet dia tak berhenti bercakap. Ya Allah. Pada aku dia tak kelakar lah. Aku tak tahulah, mungkin dia peminat dia banyak kan. Maybe peminat dia sukalah tengok dia celoteh macam tu kan. Pada aku annoying gila lah. Sebab pada aku pelawak yang jenis macam ni, dia lawak dia, modal dia loya buruk je kan. Tak habis-habis nak loya buruk. Pada aku loya buruk tu kadang-kadang kelakar, and then tapi kalau most of the time kau buat memang annoying lah. Dah lah karakter tu aku tak suka, lepas tu kau dah nak loya buruk pula kan. Memang annoying lah. And then watak dia pun kita tak kenal pun dia siapa. Dia ada dalam filem ni bukan as a character tu, dia as Aceh kan. Tak ada apa-apa establishment ke apa, dia terus jadi Aceh boceh kan. So penonton boleh terus suka dia, main peminat dia boleh terus suka lah. Tak perlukan backstory cerita dia ni siapa bla bla bla. Adalah dia buat lawak-lawak sikit, macam dia punya family history. No, that's not how you develop a character. And that's why again aku rasa mustahil dia tak sedar yang dia punya filem ni teruk macam ni. Mustahil. Mesti dia sedar. Maybe itu cakap, maybe dia just nak buat spoof movie kan, just nak membodoh-bodohkan orang kan. That's why aku rasa maybe dia just nak buat spoof movie kan. Dia nak tengok dia saja nak buat, nak kenakan penonton. Maybe kan kita duk tengok ni Maki Hamun, dia kat rumah gelak-gelak kan, macam Andy Kaufman punya Andy Kaufman punya joke kan. Mungkin kan. Yang karakter lain pun sama lah kan. Si Merkin, siapa nama dia? Dan karakter lain pun sama lah kan. Yang Merkin tu aku tak tahu dia pelakon ke apa, dia keras gila. Dan Nora Danish just there. Okay, mula-mula memang watak dia tu agak confusing. Macam dia sengih-sengih kan. Orang duk kecoh-kecoh ni, dia duk tersenyum-senyum. Aku macam okay, something wrong with the character. Rupanya ada sebab lah. Fine kan. Dia ada sebab dia jadi macam tu kan. Tapi tak tahu sama ada dia real orang, dia orang betul ke, dia
hantu ke apa, tak tahulah kan. And then ada Azhan Rani kot, jadi mata jahat kan, biasalah dia kan. Siapa lagi pun sama juga. Macam that's why the development untuk cerita tu tak ada sangat lah. Last sekali dia naik bas college tu, aku macam pelik, asal kau naik bas ni balik kan. Macam aduh, lawak lah cerita ni. Pada aku, dia berjaya buat aku ketawa, tapi bukan ketawa untuk cerita yang dia nak ceritakan tu. Dia buat aku ketawa sebab macam mana dia produce movie ni, dihasilkan lah basically. And dari segi semua aspek lah. And lepas tu ada sound effect yang sound effect lama kan, untuk elemen misteri kan. Ada sound effect tu, nanti aku try cari lah, kalau ada aku masuk dalam ni. Kalau tak ada, sorry lah. Tapi ada lah sound effect lama tu. Macam cerita Karipap tu aku malah nak cerita. That's why aku cakap it's a smooth movie. This is not like, macam legit dia nak tell a good story. Dia just nak kenakan orang. Maybe kalau movie ni keluar pada 1st April, aku boleh katakan ni movie April Fool lah. Okay. For some reason aku tak insulted lah. Dia memang teruk, dia memang ke laut, dia memang hancur semua benda. Tapi aku tak rasa insulted sebab ada elemen yang membuatkan aku gelak kan? Tapi dia tak boleh jadi, dia tak sama level dengan Kolong lah. I mean, Kolong teruk, tapi Kolong dia ada some unique quality. Yang ni tak ada. Ni tak ada kan? Dia aku tak tahan dia punya kamera movement dia, kamera angle dia pelik-pelik. No, this is not the way. This is not the way. Okay, alright. Kalau nak bagi rating, aku bagi 1 bintang lah. 1 bintang untuk cerita ni. Cukup ke 1 bintang? Maybe 2 lah. Maybe 2. Aku tak rasa nak tengok lagi. Okay, kalau aku nak rating cerita ni, aku bagi 1 bintang lah. Ya, 1 bintang lah. Dia tengok sama ada dia sengaja buat macam ni, dia tak sengaja. Kalau dia tak sengaja, come on, kau kena pergi belajar lagi. And kalau kau sengaja, maybe boleh up bintang tu kan. Tapi kalau kau tak sengaja, 1 je lah, 1 bintang. And then kalau nak buat legit komedi seram, tulis, make sure develop betul-betul the character, the story kan. Jangan just ambil pelawak letak ke situ. Kalau nak ambil pelawak pun ambil pelawak yang best lah kan. Ini pelawak pacik-pacik tu, no, tak boleh kan. Yes, pelawak dia kadang-kadang dia spontan kan. So kena cari yang betul-betul bila spontan the best. Setakat spontan nak loya buruk je, no, pada aku itu bukan pelawak kan. Alright, itu je untuk video kali ni. Jangan lupa subscribe, share dan komen kat bawah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.